A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syarhi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita ungkapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang berlimpah ruah yang tanpa kita bilang, tanpa mampu kita membilang. Malah kadang-kadang tak sempat kita mensyukurinya. Namun berusahalah supaya kita merasa bahawa kita dipilih Allah untuk menjadi hamba-Nya yang paling banyak bersyukur dan berterima kasih. Juga kita ungkapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tanda syukur, tanda kita berterima kasih kepada Allah bahawa kita masih dibenarkan untuk hidup walaupun diberikan berbagai cubaan dan tawaran yang membuat kita merasa sangat bimbang keadaan hari ini. Kita masih dicengkam oleh senario-senario yang sangat menakutkan, memilukan. Dan kita sekali lagi ungkapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai tanda kita sebenarnya adalah hamba yang paling bertuah kerana memiliki seorang pemimpin yang paling hebat di antara semua pemimpin yang pernah terhasil di dunia, yang pernah lahir ke dunia. Oleh sebab itu sekali lagi kita harus sentiasa berazam untuk menjadi pengikut Rasulullah yang benar-benar baik, yang benar-benar berilmu, yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulullah, serta mengikut semua yang memegang semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang berupa Al-Quran dan hadis, dan terus merasa bahawa kita sentiasa bersedia untuk menyediakan bekal-bekal di saat ataupun kita kata selagi kita diberi kesempatan untuk bersedia, sementara menunggu apa kita kata tibanya panggilan ilahi yang kita tak tahu bila sampainya. Tapi yang pasti apa? Setiap yang hidup pasti mati. Okey. Jadi semalam kita masih membincangkan apa kata para pemimpin ketika mereka okey. Ina Ali want to be in your video. Yes, silakan. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam semua pada yang sempat hadir pada petang ini. Ina Ali, Juriah dan Juriah Nur dan yang lain-lain juga. Okey, syukur alhamdulillah kita diberikan sihat sehari lagi untuk sama-sama berada dalam sembang petang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Juriah. Okey, kita menyambung tokoh-tokoh. Semalam kita katakan kita sampai kepada tokoh yang kita katakan yang tak sempat kita sebut ke, yang sempat kita sebut ke. Okey, itu kita kata okey, siapa dia orangnya? Okey, kita berhenti ataupun kita singgah kepada tokoh Abdullah bin Mubarak. Kita singgah di situ semalam. Abdullah bin Al-Mubarak ini merupakan seorang ulama, seorang sufi, seorang apa kita kata para salaf, okey, yang membuka mata ketika hendak meninggal dunia, tertawa dan berkata, dia ketawa nak matinya, okey. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Dia beritahu bahawa dia sedang berada dalam keadaan yang sangat bersedia. Okay, waalaikumsalam Nik Atun ni, okey. Dan juga rakan-rakan, mudah-mudahan kita merupakan antara insan pilihan yang diberi sedikit lagi ruang dan kesempatan untuk menambah ilmu. Kerana siapa saja yang berimpian, bercita-cita untuk masuk syurga, maka dia tidak ada pilihan lain selain daripada menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu merupakan satu daripada jambatan untuk kita layak dipilih Allah untuk menjadi calon-calon syurga Allah, kerana syurga itu dikaitkan seperti dengan ilmu sebagaimana ikan dengan air. Okey, ikan dengan air tidak boleh terpisah, maka ilmu syurga dengan ilmu tidak boleh terpisah. Sebab itu kita kata kadang-kadang kita sebut syurga, kita tak rasa apa, kita sebut neraka, kita tak rasa apa. Sedangkan kalau para ulama, para solihin sebut saja neraka, ya Allah, nangis, terjumpa perkataan-perkataan yang berkaitan dengan neraka dalam Al-Quran, nangis. Kerana mereka tahu, mereka ada ilmu tentang syurga dan mereka juga ada ilmu tentang neraka. Kita ni kadang-kadang ada ilmu sikit sangat, jadi tidak menyebabkan sehingga kita disebut neraka tu kita tak takut. Okey, waalaikumsalam Siti Jamilah. Okey. Terima kasih turut serta Azmina, okey.
Mudah-mudahan kita bahagia untuk bersama petang ini. Jadi sekali lagi kita kata Al-Mubarak dia tidak sedih ketika dia nak melalui sekatan mautnya. Okay, malah dia mengingatkan supaya apa? Supaya semua kita bersedia untuk mencari bekal, menyediakan bekal supaya kita katakan kematian itu bukan yang menakutkan. Asy-Syaffah. Okay, Asy-Syaffat ayat 61. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada Ibrahim An-Nakhai. Okey, ketika kematian menjemput, okey. Sekejap maaf, rendah sangat kot. Ketika Ibrahim An-Nakhai ketika kematian menjemput Ibrahim An-Nakhai, dia menangis. Tadi kita katakan Abdullah bin Mubarak kata apa? Dia senyum, ketawa. Okey. Yang ini pula Ibrahim Nakhai, dia menangis. Ditanya kepadanya mengapa dia menangis. Dia berkata, aku menunggu seorang utusan dari Allah. Okey, aku menunggu utusan dari Allah yang akan mengkabarkan syurga ataupun neraka kepadaku. Maka dia nangis, dia tunggu malaikat maut nak bagi tahu atau nak jumpa sama ada akan jumpa malaikat rahmat ataupun akan jumpa malaikat azab yang akan bawa roh kita. Okey, kalau roh yang beriman maka kita kata waalaikumsalam Umi. Kalau kita kata roh orang beriman pastilah yang mengangkatnya bawa naik jumpa Allah itu adalah roh malaikat rahmat. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang menderita. Okey, orang-orang yang menderita ataupun orang-orang yang mendurhaka, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka pastilah apa kita kata rohnya dibawa oleh malaikat azab. Okey. Itu tanda-tanda. Maka kita katakan Ibrahim An-Nakhai menangis. Okey. Kerana nak menunggu siapa-siapa yang akan datang. Kerana yang datang tu dah dapat tahu dia akan ke mana. Sebab itu malaikat maut akan datang bersama dua orang malaikat lain yang namanya malaikat rahmat dan malaikat azab. Okey. Kemudian apabila kematian menjemput Ibnu Munkadir. Ini seorang lagi. Dia menangis juga. Ditanya mengapa, apa yang membuat anda menangis katanya. Dia berkata, demi Allah aku tidak menangis, okey, kerana dosa yang aku tahu. Aku lakukan. Dia tak nangis sebab dosanya banyak. Dia tahu apa dosa yang dia lakukan. Maksudnya banyak sikit. Siapa yang tahu dosa yang dia lakukan itu, bermakna dosanya tak banyak sangat. Dia boleh tahu. Okey. Dia kata apa? Apa sebab menangis? Aku tidak menangis kerana dosaku yang aku buat. Tetapi yang sebenarnya aku menangis sebab apa? Akan tetapi aku takut akan melakukan sesuatu. Aku takut melakukan sesuatu namun aku anggap ringan. Dia takut dia dah buat satu benda yang dia anggap ringan tetapi di kiraan Allah, di perhitungan Allah, benda yang dia lakukan itu adalah berat. Okey. Adalah besar di sisi Allah. Dia takut begitu. Okey. Kemudian kita melihat pula, kita kata kematian mendatangi Amir bin Abdul Qais. Okey. Dia menangis juga. Ini orang menangis banyak ni. Menangis, ditanya kepadanya apa yang menyebabkan dia menangis. Dia berkata, aku bukan menangis, okey, lantaran sedih hendak mati. Dia tak sedih dia nak mati. Okey. Dia ataupun masih ingin mengejar dunia. Dia bukan juga sedih nak mati dan juga dia bukan sayang dunia. Okey. Akan tetapi aku menangis kerana apa yang terlewat dari puasa saat panas, kerontang dan solat malam saat musim dingin. Dia teringat bila dia kata dia nak meninggal, dia tak sempat lagi nak solat malam di waktu dingin. Ataupun kita kata dia tak sempat lagi nak puasa, dia tak sempat lagi nak ibadah. Dia menangis kerana tak sempat untuk menambah ibadah-ibadahnya saat di musim panas dan juga di musim sejuk. Selalunya di musim dingin kita payah nak bangun, kita kata. Jadi kekuatan kalau boleh kita tak ada perangai macam tu. Maka kalau dikatakan aku menangis sebab aku dah tak dapat nak buat ibadah di waktu-waktu yang mencabar itu.
pengalaman Umi di yang umrah yang baru ini di Madinah, paginya sangat sejuk. Paginya sangat sejuk. Jadi kalau kita kata orang ini beribadah di waktu musim sejuk, memang musim sejuknya kita katakan sangat sejuk lah kita kata. Okey. Kemudian kata-kata Allah telah menasihati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang kematian seraya berfirman. Apa pula Allah kata pada Rasulullah tentang kematian? Az-Zumar ayat 30. Az-Zumar ayat 30 yang bermaksud sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Nak bagi tahu pada Rasulullah, setiap yang hidup pasti mati. Setiap yang hidup pasti mati. Ini kekuatan yang dijawab. Jadi pada kita pun, kita bangun balik kekuatan bahawa kalau ada keluarga kita yang sakit, okey. Kemarin datang seorang kira sepupu, okey. Suaminya sudah masuk ICU kerana COVID, okey. Tapi kita tak tahu lagi keputusannya. Sama ada dia akan bangun balik, dia akan sedar balik ataupun sebab dia ditidurkan. Jadi belum apa-apa berita sampai dia dah mula nangis. Dah mula duduk seorang-seorang. Jadi akhirnya anaknya bawa jumpa Umi, kata, okey, apa yang difikirkan? Kenapa yang menyebabkan anda jadi kosak-kasik? Ataupun apa yang menyebabkan anda berada dalam keadaan tidak tenteram? Maka dia diam. Mereka kata satu daripada sebab mengapa anda sedih, kenapa anda murung, kerana anda rasa rendah diri, kerana anda sudah membayangkan kematian. Sedangkan doktor tak kata apa lagi pun. Okey, ini pun kadang-kadang kita katakan sebab kita tak ingat bahawa Allah kata setiap yang hidup itu mati. Tak anda terima ayat itu. Tapi mengaku orang beriman, mengaku ada Allah, mengaku orang Islam. Okey, ini pun satu benda yang bercanggah. Maka dia baru masuk ICU, ditidurkan. Belum tentu mati. Ramai juga orang yang ditidurkan tapi hidup. Tetapi dia sudah membuat kesimpulan dalam hatinya bahawa masuk ICU itu jalan. Maka dialah orang yang banyak-banyak menangis. Ini kita katakan merasakan bahawa kematian itu macam tak payah datang. Sedangkan kita dah mengaku Al-Quran kata setiap yang hidup pasti mati. Allah dah beritahu pada Rasul sesungguhnya kamu akan mati. Cuba masuk dalam kepala betul-betul. Kita akan mati, hanya masa tak tahu. Dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Siapa-siapa yang ada di keliling kita akan mati. Kita terima ini bukan sebagai satu fakta untuk dipikirkan. Tapi satu hakikat yang harus kita dapat, kita pegang, kita ada. Sebab itu walaupun sakit gigi boleh menyebabkan kematian. Walaupun sakit kepala, migraine boleh menyebabkan kematian. Kerana kita tak tahu Allah nak ambil kita itu dalam keadaan macam mana. Okey, kalau kita pegang sesungguhnya kamu akan mati dan orang lain juga akan mati, maka kalau sakit terima. Kalau ya Allah Tuhanku, aku tak tahu ujung sakit ini sama ada aku akan sembuh untuk tinggal di dunia ataupun aku akan sembuh untuk engkau jemput. Sebab itu orang Islam kalau sakit tak ada yang tak sehat, dia mesti sehat. Sama ada dia sehat untuk masih dapat ruang tinggal di dunia ataupun dia sehat untuk bertemu Allah. Sebab itu jangan keluh kesah. Okay? Maka kita kalau mengingat Rasulullah SAW pula bersabda. Okay? Jibril mendatangi aku dan berkata, hai Muhammad. Ini orang yang dekat dengan Allah. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu namun engkau akan mati. Nabi sudah diingatkan, hiduplah kamu nak hidup macam mana. Tapi ingat, kamu akan mati. Okey, sampai atas Nulia. Okey, Aisyah Zakaria. Ya Allah. Yang hidup pasti mati. Cintai siapa yang engkau kendaki, engkau sukai, namun engkau akan berpisah darinya. Sebab itu sukalah, sayanglah berpada-pada. Kerana kita pasti akan berpisah dengannya. Okey. Kemudian kita katakan, dan berbuatlah apa yang kamu nak buat. Berbuatlah sesuka hatimu, namun engkau akan mendapat balasannya. Okey?
Apa kita buat, garanti dapat balasan, kecil ataupun besar. Ketahuilah bahawa kemuliaan seorang mukmin itu ditentukan oleh oleh solat malamnya yang ditegakkannya, dan keagungan ditentukan oleh seberapa dia tidak bergantung kepada manusia lain. Maknanya kekuatan yang kita nak angkat, dia beritahu bahawa Rasulullah kata apa, kita ni akan mati. Maka sayanglah siapa pun, tapi ingat kita akan mati. Buatlah apa pun, tapi kita akan dapat balasannya. Okay? Dan kita katakan, apa-apa pun yang kamu sayang, apa-apa pun yang kamu sangat sayang di dunia ini, maka pastikan, okay, tidak membuat kita terus bergantung pada manusia. Okay, kalau orang bercinta ke, tanpa awak matilah saya tak boleh hidup tanpa awak. Jangan, itu terlekang hubungan dengan Allah. Kerana kita sudah diberikan kesempatan bersama dan akan ada masanya kita akan dipisahkan. Mesti, pasti. Okay? Kemudian kita kata Ali bin Abu Talib radhiyallahu anha berkata, okay, dunia bergerak ke belakang. Dunia bergerak ke belakang, akhirat bergerak ke depan. Kerana kita akan tinggalkan dunia dan akan menuju akhirat. Okay? Setiap sesuatu mempunyai anak-anak. Maka jadilah anak akhirat. Okay? Jangan jadi anak dunia. Apa maksud anak akhirat? Anak akhirat ialah anak yang menyediakan dirinya untuk berjumpa Allah dari muda sampai ketua, dan dah mampu untuk menyelamatkan ibu ayahnya sebagai anak soleh-solehah daripada dibaham api neraka. Okay? Sekarang masa beramal. Masa kita dunia bergerak ke belakang. Maknanya kita ke depan. Kita akan tinggalkan dunia. Okay? Ke depan kita akan jumpa akhirat. Okay. Bermakna walaupun umur kita bertambah banyak, okay, tetapi masa yang dibekalkan Allah masih akan menjadi semakin sedikit. Okay? Sebab itu kalau yang sudah berkeluarga dan punya anak, pastikan. Kalau kita punya suami, pastikan suami kita akhirat. Suami akhirat, suami yang nak menyelamatkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau kita punya anak, kita nak mimpikan supaya anak kita itu jadi anak akhirat. Anak yang menggunakan kehidupan di dunia ini untuk mencari akhirat sekaligus. Bukan anak yang meninggalkan dunia untuk nak pulun untuk akhirat, salah juga. Anak yang kita katakan soleh-solehah, okay, anak yang hidup untuk membangun kehidupan di dunia dan juga membangun kehidupan di akhirat. Ini yang kita katakan anak-anak akhirat. Jadi orang yang kita kata anak-anak akhirat ialah anak yang menjadikan ibu ayah mereka raja ketika di akhirat besok. Dengan doa mereka, dengan ibadah mereka dan sebagainya. Okay? Itu di antara contoh-contoh pemimpin. Contoh-contoh orang-orang yang berada di ambang sakratul maut. Pemimpin-pemimpin dan khalifah-khalifah. Okey. Kemudian kita tengok pula apa tawaran bagi para nabi. Nak meninggal, apa yang Allah tawarkan pada mereka. Selamat datang Siti Jamilah Latifah Ali. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bahagia bersama sembang petang hari ini. Kemudian kita kata tawaran-tawaran ini, tawaran istimewa ini diberikan hanya kepada para nabi. Okey. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini riwayat sahih. Ini Siti Aisyah, bonda Aisyah, isteri Rasulullah. Bahawasanya tidak ada suatu nabi pun yang dicabut nyawanya sehingga dia melihat tempat duduknya di syurga. Kemudian dia diberi hak memilih antara dunia dan akhirat. Artinya para nabi diberi tawaran, kamu nak mati sekarang ke nak mati kemudian. Dan dia akan diperlihatkan,
tempat duduknya di syurga. Ini para nabi. Okay. Jadi untuk dia memilih nak mati sekarang ke nak mati kemudian. Sebab itu ketika satu hari malaikat maut datang melawat, sebab itu kita kata di umur 40 loceng kematian berbunyi sekali. Di umur 50 loceng kematian berbunyi 2 kali. Berumur 60 dia sudah berbunyi 3 kali dan berumur 70 dia sudah berbunyi 4 kali. Sebab itu kita kata umat Nabi majoritinya 50, 60, 70. Okay, ada sikit yang jumpa dapat 80 dan 90. Okey. Maka kita kata Nabi diberi tawaran, kamu nak meninggal, kamu tengok itu tempat tinggal kamu di syurga. Jadi kamu sekarang nak memilih kematian ataupun nak hidup lagi. Okey, ini pilihan-pilihan yang Allah bagi. Pilihan-pilihan yang Allah bagi. Ini hebatnya para nabi. Okey, maknanya kita katakan kisah di mana malaikat maut datang jumpa Nabi Ibrahim, tak salah. Okey. Jadi malaikat maut Nabi Ibrahim bertanya, ya malaikat maut, adakah kamu datang untuk nak berbual? Okey. Nak sembang-sembang ataupun nak bertugas? Okey, maka malaikat maut jawab apa? Aku nak bersembang. Belum nak bertugas. Datang sekali lagi, sama juga ketika malaikat maut datang berjumpa Rasulullah. Ya malaikat maut, adakah kamu datang untuk tengok melawat aku sakit ataupun kamu nak menjalankan tugas? Adakah kamu nak melawat aku, nak berkunjung saja dengan aku ataupun nak bertugas? Maka malaikat maut kata apa? Aku nak buat dua-dua. Aku nak berkunjung dan aku juga nak bertugas. Maknanya para nabi diberi pilihan. Aku hanya akan bertugas dengan izinmu. Maknanya kalau tak izin, kalau kata belum nak mati, maka malaikat maut tak boleh bertugas. Datang berkunjung saja. Okay, ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Dan pilihan ini hanya ada pada para nabi. Sebab itu sebelum mereka meninggal, mereka dipaparkan tempat tinggal mereka di syurga. Okay. Ini kekuatan-kekuatan. Okey. Dan mereka diberi hak untuk memilih mati ataupun untuk memilih hidup. Ataupun kita kata istilahnya ada untuk memilih dunia atau untuk memilih akhirat. Okey. Ketika kematian mendatangi baginda Rasulullah, saat kepala baginda berasa di pangkuanku, baginda pengsan beberapa saat. Okay, sakitnya dan kematian. Ingat kita dah sakratul maut, kita dah bincang kemarin, sakitnya lebih sakit dari dipancung dengan pedang. Sakitnya lebih sakit daripada dibelah dengan gergaji. Sakitnya lebih sakit daripada digunting-gunting dagingnya dengan gunting. Okay. Kemudian ketika kematian mendatangi baginda, saat kepala baginda berada di pangkuanku, kata Aisyah, baginda pengsan beberapa saat. Kemudian sioman dan menghadapkan pandangannya ke langit rumah seraya bersabda. Okey. Allahumma fir rafiqil a'la, iaitu salah. Allahumma fit rafiqila iya. Aku berkata, kalau begitu baginda tidak memilih kami dan aku mengerti itulah maksud hadis yang hendak diutarakan baginda kepada kami. Okey. Aisyah berkata, itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW. Okey. Dalam salah satu riwayat lain disebutkan, aku mendengar Nabi ketika sakit yang menghantar kepada kematian dalam keadaan parau, beliau bersabda. Okay, surah An-Nisa ayat 69. Bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh,
dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Disebutkan mereka yang dapat layanan terbaik dari Allah. Aisyah berkata, aku mempunyai dugaan kuat bahawa baginda disuruh memilih pada hari itu. Disuruh pilih kamu nak mati ke nak hidup. Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan khalayak seraya bersabda, sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hamba untuk memilih antara dunia ataupun yang ada di sisinya, lalu seorang hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Allah suruh pilih dunia, tapi dia nak apa yang ada di sisi Allah. Abu Sa'id berkata, lalu Abu Bakar menangis. Ketika Nabi nak meninggal, dia bagi tahu, kamu nak pilih dunia ke nak pilih akhirat? Kamu nak memilih apa yang ada dunia dan apa yang di sekitar kamu, ataupun kamu nak memilih akhirat dan memilih Allah dan apa yang ada di sekitar Allah. Maka kerananya Abu Sa'id berkata, lalu Abu Bakar menangis bila mendengarnya. Kerana kami hairan akan tangisnya gara-gara Rasulullah mengkabarkan tentang seorang hamba yang disuruh memilih. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang disuruh memilih. Demikianlah Abu Bakar memberitahu kepada kami. Maknanya ketika Nabi nak meninggal, maka dia diberi Allah tawaran bahawa kamu boleh memilih untuk berada di dunia dan seluruh isinya, ataupun kamu nak berada di sisi Tuhannya. Nabi memilih dia nak berada di sisi Tuhannya. Maknanya memilih untuk kematian. Para wali ditawari untuk memilih antara tetap tinggal di dunia ataupun pindah ke tempat di akhirat. Tidak disangsikan bahawa setiap rasul pasti lebih memilih kenikmatan daripada langgeng ataupun kenikmatan akhirat daripada dunia dan isinya. Semua para nabi diberi tawaran, kamu nak mati sekarang ke nak mati kemudian? Semua para nabi memilih untuk bersama di sisi Tuhannya. Tidak berada di sisi dunia dan isinya. Itu di antara pilihan-pilihan. Bagaimana para nabi diberikan ruang memilih untuk mati dulu ataupun untuk hidup lagi, kita kata. Mari kita tengok sikit apa yang dikatakan syubhah ini. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, malaikat maut diutus kepada Musa alaihissalam, namun ketika tiba Musa menghentamnya dengan keras sehingga malaikat itu kembali kepada Tuhannya. Malaikat melaporkan, engkau mengutusku kepada seorang hamba, seorang hamba yang belum ingin mati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kembalilah kepadanya lalu katakan agar dia meletakkan tangannya ke atas punggung banting. Beritahu bahawa dia mendapat 1 tahun dari setiap bulu yang tertutup. Oleh tangannya. Malaikat berkata, Tuhan, apa selanjutnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, selanjutnya dia mati. Tuhan, maknanya Abu Hurairah berkata, sekarang tiba waktunya. Dia berkata, lalu Musa memohon kepada Allah untuk membuat dirinya dekat dari negeri suci Al-Quds sejauh lemparan batu. Maknanya Nabi Musa minta ditangguhkan. Tapi akhirnya Allah bagi setahun. Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku berada di sana, tentu aku tunjukkan kepada kalian kuburannya yang terletak di satu sisi jalan di bawah sebuah bukit merah. Nak tunjuk kubur Nabi Musa. Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari berkata, Ibnu Huzaimah berkata, beberapa ahli bid'ah mengingkari hadis ini. Mereka mengatakan jika Musa telah mengetahui, maka berarti Musa meremehkan Tuhannya. Dan jika Musa belum mengetahui, maka bagaimana orang yang memberi biji matanya keluar tidak dikisas
sesuai tuntutannya. Maknanya ini orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia mengatakan Nabi Musa tak berhormat dengan Allah kerana melawan tadi. Jawapannya katakan bahawa Allah tidak mengutus malaikat maut kepada Musa untuk mencabut rohnya waktu itu. Malaikat maut datang bukan untuk cabut roh Nabi Musa ketika itu, tetapi mengutusnya sebagai ujian. Okey, Allah nak uji Nabi Musa macam mana rupanya kalau datang sekatul maut. Okey. Adapun mengenai tindakan Musa memukul malaikat maut itu, hal itu disebabkan Musa melihat seseorang dalam bentuk manusia memasuki rumahnya tanpa izin. Maknanya kita katakan malaikat maut masuk ke rumah Nabi Musa tanpa izin. Sementara dia tidak tahu kalau dia itu adalah malaikat maut. Lagi satu, pertama dan kedua dia masuk ke rumah Nabi Musa tanpa izin Nabi Musa. Jadi dia marah. Yang kedua kita kata kenapa dipukul malaikat maut? Kerana ketika itu malaikat maut menjelma sebagai manusia dan dia tidak tahu yang itu adalah malaikat maut. Okay? Allah penentu syariat membolehkan mencukil mata orang yang melihat isi rumah seorang Muslim tanpa kebenaran. Tengok apa dalam rumah orang tanpa izin pun dah Allah congkir biji mata dah. Jangan nak tinjau, jangan nak jeling-jeling. Okay? Demikian juga para malaikat telah mendatangi Ibrahim dan Lut dalam bentuk manusia. Pada mulanya, kedua Nabi ini tidak mengetahui kerana sekiranya Ibrahim mengetahui perihal mereka, tentu dia tidak akan menyogok makanan kepada mereka. Okay? Begitu juga sekiranya Lut mengetahui perihal mereka, tentu dia tidak akan mengkhawatirkan keselamatan mereka dari gangguan kaumnya. Ini cerita ketika malaikat maut berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan juga berjumpa dengan Nabi Lut. Okey, yang Nabi Lut sangat susah hati apabila kaum-kaumnya datang untuk membuat perkara tak cantik. Okey. Terima kasih Zainab, Nur Wahidah sudi bersama petang ini. Maka kita katakan para nabi itu tak kenal malaikat maut. Okey. Kemudian seandainya benar bahawa Musa telah mengetahui, patut ditanya dari mana dan berapa ahli bid'ah itu mendapat dalil disyariatkan kisah antara sahabat dan juga manusia. Lebih lanjut, dari mana mereka boleh membuat kesimpulan bahawa malaikat menuntut qisas atas diri Musa namun tidak dikabulkan. Arti ini yang dakwah-dakwah dibuat oleh orang-orang yang menjadi musuh kepada Allah, musuh kepada Musa. Kerana dia kata-kata pukul utusan Allah tadi. Okey. An-Nawawi berkata, tidak tertutup kemungkinan bahawa Allah mengizinkan Musa melakukan pukulan itu sebagai ujian bagi orang yang dipukul. Okey, sebagai ujian. Yang lain berpendapat Musa memukulnya kerana malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya sebelum dia ditawari untuk memilih. Patutnya Nabi ada ruang untuk memilih, tapi diingat malaikat maut datang tak bagi pilihan kat dia. Padahal ketika itu malaikat maut bukan datang untuk cabut, untuk uji saja. Okey. Dengan alasan hadis yang menyebut bahawa seorang Nabi tidak akan dicabut nyawanya sehingga disuruh memilih. Nabi Musa sudah dibagi tahu kisah ini. Kerana itu ketika dia telah disuruh memilih pada waktu kedatangan malaikat yang kedua kalinya, dia pun tunduk. Okey. Dikatakan bahawa pendapat ini lebih mendekati kebenaran. Namun hal ini perlu dikaji kerana kembali kepada soalan semula. Mengapa malaikat maut datang untuk mencabut nyawa Nabi Allah sementara ada syarat yang belum terpenuh? Okey, maka jawapan ini adalah satu daripada kemuskilan atau bid'ah-bid'ah, syubhah-syubhah yang tidak jelas. Okey. Ada syubhat lain bahawa berapa kali bid'ah mengatakan bahawa malaikat maut alaihissalam berkata kepada Allah SWT, engkau mengutusku kepada seorang hamba yang belum mahu mati. Ini pun juga jadi persoalan. Kenapa nak malaikat maut dipukul oleh Nabi Musa? Okey, kerana itu kita kata kerana malaikat maut datang tidak mengikut peraturan yang sudah ditentukan. Okey. Apa sebab terjadi? Kerana apa? Kerana hamba-hamba soleh benci kematian, akan tetapi dia tidak benci bertemu Allah.
Kalau berkata-kata kita nak jumpa Allah, jangan benci kematian. Okay? Dan benci kematian kerana hal ini menghalang dirinya dari melakukan amal soleh dan menambah bekal untuk kehidupan akhirat. Maknanya kita katakan dia bukan tak nak mati, bukan takut mati. Okay? Tapi dia nak hidup untuk menyediakan bekal. Okay? Tapi mereka tetap ingin bertemu Allah. Okay. Bahawa ketika itu, ketika Nabi bersabda, sesiapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang untuk bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun tentu benci dengannya. Maka sekali lagi kita nak ingatkan bahawa kematian tidak boleh dibenci, tidak boleh diragu, tidak boleh dihalang, tidak boleh dianggap tidak baik. Aisyah berkata, sesungguhnya kami benci kematian. Hadis. Namun Nabi tidak mengingkari perkataan Aisyah itu sekiranya perkataan Aisyah itu bertentangan dengan ajaran baginda. Nescaya Nabi akan mengingkarinya. Maknanya pada para Nabi benci kematian itu kerana mereka nakkan kehidupan untuk beribadah. Tetapi mereka sangat-sangat bersedia untuk bertemu Allah. Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun kepada kita macam mana kita melihat kematian. Adakah kita melihat kematian itu satu yang menyulitkan, atau satu yang menyusahkan, atau satu yang dibenci, atau satu yang memang kita tak nak jumpa. Ini salah. Maka kita nak bangun balik kekuatan yang hidup pasti mati. Kita tak tahu masanya, tak tahu tempatnya, tak tahu bila. Oleh kerana Allah buat kita tak tahu tarikh mati kita, maka ini akan jadi pendorong dan motivasi utama kepada kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan utusan, bukan para malaikat, bukan khalifah ini. Harus sentiasa merasa bahawa kematian itu sangat dekat. Kematian itu sangat dekat. Maka tidak boleh ada hari-hari yang kita tidak mendekati Allah. Tidak ada hari-hari yang kita tak buat baik. Sebab itu kita katakan kekuatan seorang hamba adalah memenuhi kesempatan hidupnya untuk dipenuhi, dijadikan bekal untuk menghadap Allah. Sebab itu mati tak kira umur, mati tak kira tempat, mati tak kira sakit ataupun sihat, mati tak kira rela atau tak rela, mati tidak penentu, tidak boleh minta kebenaran dari kita. Kita tak ada hak untuk menghalang datangnya kematian. Oleh kerana kita tak ada hak sebab kita adalah hamba Allah sahaja, maka sekali lagi mari kita ingatkan diri kita sendiri, yang tua, yang muda, yang sihat, yang sakit, bahawa kematian akan datang menjamah kita di waktu kita tidak terfikir olehnya. Oleh itu, mari kita hari-hari memikirkan. Kalau boleh berdoa, ya Allah, Tuhanku, matikan aku dengan husnul khatimah, ya Allah. Matikan aku dalam keadaan boleh bertaubat, ya Allah. Mati dalam keadaan istiqamah, ya Allah. Ini yang kita nak buktikan kepada Allah bahawa kita bukan benci mati kerana kematian itu. Kita benci mati kerana mati itu menyebabkan kita hilang waktu ibadah. Tapi kalau masa sihat pun tak ibadah, masa sakitnya lagilah payah ceritanya. Ini yang akhirnya kita kata kita takut berjumpa Allah. Kalau kita kata kita benci berjumpa Allah, dan Allah juga benci berjumpa kita. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Jadi sekali lagi ingat, kita katakan kita yang hidup pasti mati. Yang hidup pasti mati. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26 ke 27. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang kekal zat Allah, bukan kita. Kita nak akan binasa. Ar-Rahman ayat 26-27. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Qasas ayat 88. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ini peringatan-peringatan. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 185. Kita ada sikit masa lagi. Yang bermaksud kita katakan tiap-tiap yang berjiwa akan merasa mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Di hari kiamat saja akan disempurnakan pahalamu.
Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kesenangan yang memperdaya. Surah Al-Imran ayat 185. Maka kalau kesenangan yang memperdaya, maka sekali lagi kepada semua yang senang, semua yang berharta, semua yang berjawatan, semua yang hidup mewah, tolong ingat bahawa kematian akan sampai bila-bila masa. Okey. Junaidah, terima kasih turut serta. Salwana. Okey, kemudian kita lihat pula kata-kata dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Allah berfirman pada kekasihnya sallallahu alaihi wasallam, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia. Tak ada hidup yang abadi. Okey, kerana alam ini sementara dan hidup ini sangat singkat. Okey, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, wahai Muhammad. Okey. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tidak ada yang kekal. Okey. Dengan demikian, kematian merupakan satu yang sangat pasti terjadi atas diri manusia dan jin. Tidak ada seorang pun yang luput darinya. Sekiranya ada seorang saja yang luput darinya, nescaya Tuhan orang-orang yang terdahulu dan yang datang kemudian, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam juga akan luput darinya. Okey. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu. Bahawa kita akan mati insya-Allah, maka masukkan ini sebagai satu daripada rahsia-rahsia untuk memotivasi kita terus beribadah. Maka sekali lagi menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan hari ini. Dan jumpa lagi insya-Allah. Dan dah azan insya-Allah. Jadi selamat beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.